سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Okey, boleh saya lihat teman-teman yang bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat. Pertama sekali kita ada siapa di situ? Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah, admin. Dan sahabat-sahabat, selamat pagi dan semoga segala urusan dipermudahkan insya-Allah. Itu awan yang hujan ataupun macam mana ya? Saya tak faham. Tanda mungkin awan hujan lah ya, ada tempat hujan kan, di setengah tempat di Singapura tu hujan. Waalaikumsalam ya warahmatullahi. Kak Noh, terima kasih kerana bersama dengan kami pagi ini. Kita ada Kak Aisyah kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian, semoga berada di dalam keadaan sihat dan di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thank you admin for this FB live. Okay, alhamdulillah, terima kasih Kak Aisyah kerana dengan kami pada pagi ini. Kita ada juga di situ Kak Zah kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, moga ceria dan sihat selalu. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan Zahira, Zahira ada juga dengan Ustazah pada pagi ini. Terima kasih Zahira. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para jemaah dan admin. Dan semua layer yang bersama dengan saya. Di sini kita ada Suzy, kita ada Ana, kita ada siapa lagi? Syaima, kan? Okey, Latifah kita, Adiratna Syams di situ, Bunga Mawar dan semuanya lah ya. Sama ada yang komen ataupun yang tidak komen kan. Saya tahu ada ramai dengan kita cuma dia segan-segan ya nak berikan salam, segan-segan untuk berikan komen di bawah itu. Okey, tak mengapa pada pagi ini kita akan sambung pengajian di muka surat kita yang keberapa. Boleh letakkan di ruangan komen, saya lihat. Oh hujan, hujan lebat tadi Ustazah. Oh tadi ya, sekarang masih hujan. Samalah kat Woodlands. Oh macam gitu. Ya, dekat Hougang tak tahulah pula. Rasanya dah berhenti tadi hujan sekejap aja. Macam gitu boleh sembang dekat ruangan komen ni. Ya Allah. Okey, Kak Azhar di situ. Muka surat 262. Ustazah, last paragraph. Bukankah kehidupan ini? Okey. Oh, betul ya. Ana kata apa tu? Page 263. 263 ke 262 Ana? Zahira 262, Kak Noh 262. Oh, kalau last paragraph Last paragraph. Okey baik. Muka surat saya, mana slide-nya? Lupa. Sebentar ya. Saya lupa nak keluarkan slide saya. Sekejap. Macam mana tu? Kalau saya mengajar tak ada slide boleh tak? Boleh dapat feedback? Kalau Ustazah mengajar tak letak slide boleh? Mengajar online maksud saya. Boleh Boleh tak? Baik Muslimah, kita semua masih lagi berada di poin kita yang sama iaitu E, hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Jika saya pada pagi ini kita akan mulakan dari muka surat 273 dan tadi Muslimah-Muslimah semuanya sebutkan bahawa kita berada di muka surat 262. Okey, muka surat 262. Kemudian di last paragraph jika kita berada di third paragraph.
Okey, paragraf yang ketiga. Kalau siapa yang muka suratnya samalah ya dengan saya 273, kita berada di perenggan yang ketiga. Tetapi jika sekiranya sama sebagaimana teman-teman yang lain, muka surat 200 berapa tadi? Muka surat 262 berada di perenggan yang terakhir. Iaitu kita akan mulakan dari perenggan yang bermula dengan ayat bukankah kehidupan ini. Baik, sebelum tu saya nak tanya, minggu lepas bincang tentang apa? Zahira ingat tak minggu lepas bincang tentang apa? Oh, Cik Salimah baru masuk ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Mudah sihat ya. Okey. Slide. So kena ada slides ya. Tak apa. Tak apa Suzy. Mm-mm. Nanti malam boleh tengok balik. Boleh buat catatannya. Dengar je dulu. Okey. Minggu lepas bincang tentang apa? Muslimah semuanya? Ingat lagi tak? Saya nak sambung ni perbincangannya. Kalau tak ingat minggu lepas bincang apa, susah sikit ni. Kehidupan yang sempit. Okey, Kak Zah. Kehidupan yang sempit. Zahira kata kenikmatan pada tiga alam. Oh, tiga alam kena sebut baik-baik ya Zahira. Okey. Tiga alam tu benda Zahira. Kena kena sebutkan lah ya apa dia. Tentang kehidupan yang baik dan sempit. Okey, Ana kata gitu. Kehidupan yang baik dan sempit. Kita bincangkan, maaf ya, kita masih lagi bincangkan tentang makar Allah. Yang mana Allah berikan kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat, tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kesempitan dalam kehidupan yang tadi ya Zahira sebutkan tiga alam. Tiga alam tu maksudnya Allah berikan kepada mereka dengan kesempitan kehidupan pada dunia, alam barzakh dan akhirat mereka. Jadi tiga kehidupan itu disempitkan. Walaupun kita nampak mereka hidup dalam keadaan yang seolah-olah senang, bahagia, ya nampak macam tak susah, kan buat maksiat pun okey je kita tengok dia kan. Tetapi dalam jiwa dia dan juga ada beberapa ataupun dalam kehidupan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam keadaan sempit, sukar, tidak kira sama ada dalam keadaan dia hidup di dunia, nanti bila dia mati, hidup di alam barzakh dan seterusnya ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Okey. Tak apa Zahira, satu gurau je. Biasa pagi-pagi ni kena mula dengan gurauan. Hmm. Dia kalau mula dengan keseriusan, nanti kan orang pun makin mengantuk. Macam saya. Saya ni kejap-kejap pagi-pagi ni saya ngantuk je lah. Makan ubat agaknya. Okey, seterusnya kita lihat di sini tentang apa yang dimaksudkan kehidupan yang baik. Okey, Kak Aisyah, terima kasih. Betul Kak Aisyah? Kita bincangkan tentang hal itu. Jadi pada pagi ini, muslimah semuanya, kita akan menyambung perbincangan tersebut. Jika pada minggu lepas kita bincangkan tentang hati yang sempit, yang sehingga mana dia hidup pun dalam keadaan yang kesempitan, dunia akhirat, dunia alam barzakh dan akhirat. Pada pagi ini, kita akan bincangkan tentang hati yang bersih. Dia opposite sebaliknya. Okey. Kita lihat di slide kita terlebih dahulu. Situ. Hati yang bersih sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini ya Muslimah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau datangkan kepada kita dengan dua ayat Al-Quran tentang mereka yang memiliki qalbun salim. Okey, qalbun salim ni kalau saya nak terjemahkan secara literally di situ kita boleh panggil ia sebagai hati yang selamat. Tapi biasanya bila dibaca pada terjemahan di kalangan para ulama, mereka akan menyebutkan ia sebagai hati yang bersih. Yalah kalau kita kata hati selamat, maknanya hati itu adalah hati yang bersih. Jadi di sini persoalannya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada ayat itu, ditanyakan kepada kita, bukankah kehidupan ini pada hakikatnya hanyalah kehidupan hati yang bersih?
Bila kita tahu mereka yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin hidup terus-terusan di dalam keadaan dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan kesempitan hidup. Jadi hati mereka disempitkan. Bila kita kata hati itu disempitkan, bermakna hidup mereka disempitkan. Tidak kira sama ada ketika mereka hidup di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Jadi di sini kita dapati bahawa kehidupan kita ini seharusnya keseluruhannya memiliki hati yang bersih, murni, kerana kita akhirnya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala telah memuji kekasihnya. Kekasihnya di sini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesucian yang ada pada hati baginda, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah nabi yang Allah Subhanahu wa taala kategorikan sebagai Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapat gelaran yang sedemikian. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam di sini Allah puji baginda lantaran jiwanya yang suci, yang bersih, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini dengan begitu jelas, iaitu pada ayat yang ke-83 hingga 84 dalam surah As-Saffat. Kalau dalam slide saya cuma letakkan ayat yang ke-84 ya, tapi nanti boleh dicatat ya muslimah semuanya, kalau mereka yang tidak ada buku, tidak ada kitab, boleh mulakan perbincangan ini daripada ayat yang ke-83 hingga ke-84. Okey, pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, iaitu golongan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menerima Islam, yang menjalankan syariat Islam. Ya, yang benar-benar boleh kita kata di sini keimanannya kepada Allah adalah keimanan yang tidak berbelah bahagi. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang berikutnya, Allah kata apa? Irja'a rabbahu biqalbin salim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Ibrahim itu benar-benar termasuk dalam golongannya, iaitu golongan Nabi Nuh, di situ kan diletakkan dalam kurungan. Maknanya mereka yang memeluk agama Islam, yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kerana Nabi Ibrahim alaihi salam dia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci, iaitu hati yang bersih. Ya, kita lihat muslimah di sini. Bila nak faham tentang maksud hati yang suci, hati yang bersih, kita perlu rujuk kepada perbincangan para ulama tafsir berkenaan dengan lafaz tersebut, iaitu biqalbin salimin. Maka di sini saya merujuk pada pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Siapa ada kitab tafsir tersebut, boleh buka kitab tafsir itu dan boleh lihat bagaimana penerangan Imam Ibn Kathir rahimahullah tentang ayat 84 dalam surah As-Saffat. 83 84 Maaf, 84 ya. Di slide saya letak 83, minta maaf. Minta maaf. Okey. Ada kesilapan pada slide saya di situ. As-Saffat ayat 83. As-Saffat ayat 84. Okey, jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan surah As-Saffat ayat 83 ini, dia mendatangkan kepada kita dengan beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang maksud qalbun salim, iaitu Nabi Ibrahim tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia merupakan orang yang benar-benar dalam golongan mereka yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah kerana dia datang kepada Allah dengan hatinya yang qalbun salim itu tadi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan qalbun salim? Di sini pertama sekali Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau memberikan kepada kita dengan pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana dia kata bahawa yakni maknanya bila kita kata Nabi Ibrahim datang kepada Allah dengan qalbun salim, bermakna iaitu dia datang kepada Allah dengan satu bentuk kesaksian. Kesaksian ini kita faham biasa kalau dalam konteks kita ya, perbincangan kita, bila kita kata bersaksi, maknanya kita bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kita bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah
hamba dan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tepatlah sebagaimana kalau kita kata ia mengucapkan penyaksian, ia memberikan penyaksian di dalam agama, bermakna di situ ialah kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang 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 berhak diibadahi, bukan? Berdak pula, yang berhak, bismillah. Yang berhak diibadahi, melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Okay, so kita kata kalau seseorang itu dia memiliki hati yang suci, hati yang bersih, bermakna hatinya adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, pendapat yang kedua sebagaimana juga yang terdapat di slide saya di situ kan. Di sini Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Auf yang mana saya ada pernah bertanya kepada Muhammad ibn Sirin, apakah yang dimaksudkan dengan qalbun salim? Jadi ada orang iaitu Auf di situ dia tanya kepada Muhammad ibn Sirin. Yang mana dia tanya tentang apa maksud qalbun salim. Jadi Muhammad ibn Sirin dia kata begini. Okey, jap Macam tak tally dengan slide. Sekejap, sekejap. Terbalik rupanya. Terbalik, minta maaf. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Okey. Saya pergi terus kepada jawapan yang diberikan oleh Muhammad ibn Sirin kepada Auf tadi. Dia kata kalau kita sebutkan seseorang sebagai orang yang memiliki qalbun salim, iaitu hati yang bersih ni kan, bermakna ialah dia mengetahui bahawa Allah adalah hak adanya. Samalah dengan pendapat Ibn Abbas tadi iaitu Allah adalah yang benar. Bahawa hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya dan bahawasanya Allah akan membangkitkan siapa saja di dalam kubur. Jadi ini jawapan yang diberikan oleh Ibn Sirin. Dan kita juga ada pendapat daripada Al-Hasan. Okey, Al-Hasan berkata yang suci dari kesyirikan. Bila tadi pendapat Ibn Sirin berkenaan dengan mereka yang dibangkitkan, mereka yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala, itu bermakna mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Al-Hasan menyebutkan dengan kata lain, orang yang begini ialah mereka yang mana hatinya bersih dari kesyirikan. Begitu juga kita ada pendapat yang ketiga saya letakkan di slide saya. Ini adalah pendapat Urwah. Di situ Urwah kata yang tidak suka melaknat. Mereka yang tidak suka melaknat, yang tak suka menggunakan kata-kata yang tidak baik ketika berbicara. Ini merupakan hal-hal yang boleh kita kategorikan bagi ataupun kita letakkanlah bagi mereka yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Penting di sini dia bukan semata-mata bila kita baca tentang pentafsiran di kalangan para ulama berkenaan dengan qalbun salim, kita dapati ia bukan semata-mata tentang keimanan kita kepada Allah, tapi bagaimana pengamalan kita dalam apa yang kita imani itu. Sebab tu last sekali dia kata tidak suka melaknat. Tidak suka melaknat ni kalau kita fikir secara logik tak ada kena mengena dengan keimanan, tak ada kena mengena dengan akidah, betul tak? Tetapi sebenarnya begini muslimah, bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bermakna kita juga beriman dengan setiap sesuatu yang diperintahkan dan setiap sesuatu yang dilarang dalam agama. Jadi bila agama kita kata di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita dalam hadis-hadis baginda, kita perlu menjaga tutur kata kita kan, jangan melaknat dan sebagainya. Ini merupakan satu perintah dan juga laranganlah, perintah dan larangan di sana di mana kita perlu melaksanakannya. Sebagai orang yang kita kata tadi hatinya bersih daripada kesyirikan. Kenapa kita jaga lidah kita? Kenapa kita tidak melaknat orang lain kan? Maka di situ kita dapati kerana hati kita adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah yang perintahkan, Nabi SAW yang suruh. Sebab itu kita buat hal yang sedemikian. Ini menunjukkan bahawa hati kita adalah hati yang benar-benar suci, bersih kerana beriman keseluruhannya dengan apa yang terkandung dalam agama kita ini. Sebab tu di situ saya nak kata di sini, kita ni dalam keadaan beriman kepada Allah, dia bukan semata-mata tentang solat, ibadah-ibadah kita, zikir, puasa dan sebagainya, tetapi bagaimana muamalah kita dengan sesama insan. Dan hati mereka yang bersih, ia berkait rapat juga dengan orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu Urwah dalam pendapatnya, beliau kata bahawa mereka yang memiliki hati bersih di sini ialah mereka yang mana tidak melaknat orang lain. Kan melaknat orang lain ni faham ya maksudnya apa? Kita ni kalau ada perkara-perkara yang kita tak setuju, ada perkara yang kita tak happy kan tentang hal tersebut, kita taklah menggunakan perkataan yang tidak baik, menyindir, menghina, memalukan maruah orang lain, mengaibkan ya. Ini semua termasuk dalam kategori melaknat. Jadi kena jaga. Kalau betul-betul lah nak ada jiwa yang bersih. Sebab begini, kalau kita ni suka sangat melaknat orang lain kan tentang perkara-perkara yang mungkin kita tak suka, kita rasa benda tu betul untuk kita laknat. Ini menunjukkan bahawa hati kita tu problem. Dan kemudian kalau ada orang lain tegur tentang perbuatan kita, kita tak boleh terima. Kita kata, oh kalau orang, contohlah ya, orang kalau sensitif sangat, jangan ada Facebook, jangan ada IG, tak kalau tak boleh cakap itu ini. Macam itu kan. Ini merupakan perkara yang mana kita menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, maaf saya kata ya, adalah orang yang sombong. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya tentang sombong tu macam mana? Adakah sombong ni sebab kita kaya? Adakah sombong ni sebab kita pakai baju cantik? Adakah sombong sebab kita pakai sepatu yang mahal ke apa kan? Ini ada soalan di kalangan para sahabat. Nabi kata tak, sombong tu bukan macam gitu. Tetapi sombong ini ialah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kalau kau nak tahu kau sombong, ialah bila engkau ataupun bila diri kita ini menjadi orang yang mana menolak kebenaran. Orang cakap ini tak boleh, jangan cakap kasar-kasar. Jangan cakap melaknat orang lain, jangan menghina, jangan mengaibkan. Kita kata peduli apa aku? Macam peduli apa aku? Lantak kan aku nak cakap macam mana pun. Yang penting sampai. Yang macam tu kan. Yang penting info sampai. Yang penting dia tahu benda tu. Dia bukan pasal yang penting info sampai ataupun yang penting orang tu tahu ataupun yang penting orang tu terasa dan sebagainya. Bukan begitu. Tetapi di sinilah bagaimana kita benar-benar melaksanakan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Dan tadi saya lupa yang kedua, tentang orang yang dia ni sombong, Nabi kata dia bukan sahaja menolak kebenaran, tetapi dia batarul haqqi wa ghamtun nas, dia meremehkan orang lain. Kita meremehkan orang yang ada di sekitar kita. Kan itu tadi, kita laknat. Kalau kita dah mula melaknat orang lain, bermakna kita remehkan dia ya. Kalau kita dah mula kata, kau ni teruk, kau gini, kau. Kita dah mula gunakan perkataan-perkataan yang tak baik kepada orang lain, kita remehkan orang itu. Cuba, kita berani tak nak remehkan orang yang kita hormati? Tak. Kita tak. Kalau kita hormat orang tersebut, oh bukan main lagi gitu kan. Jaga tutur kata kita. Jangan cakap gini tau, nanti tak elok. Nanti kan tak bagus dia orang yang dihormati. Itu maknanya kita sanjung dia. Kita tak remehkan dia. Tapi bila kita mula menggunakan perkataan yang tidak baik, contohnya di sini dengan melaknat. Okay? Kita laknat keturunan dia. Kita laknat diri orang tu. Kita laknat pekerjaan dia. Anak dia semua kita laknat. Macam itulah contoh kan. Ini menunjukkan kita meremehkan orang lain. Ada orang pula kata, tak baik buat macam tu dekat orang tu. Betul lah, memang dia salah kan. Tapi kita tak boleh ucap perkataan yang tak baik pada dia. Kita kata, aku peduli apa? Kan, aku peduli apa? Kan, apa peduli? Suka hatilah aku nak cakap apa. Dan dia itu salah. Dia tak sedemikian. Kita kena ingat, Nabi SAW ketika didatangi oleh sekelompok orang Yahudi yang mana mendoakan kematian kepada Nabi SAW. Dan Aisyah pada waktu itu memang tak boleh terima. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu dia membalas kembali yang mana dia melaknat mereka. Kan? Dia kata assalamualaikum awalan wal la'nah. Dia guna perkataan itu. Kematianlah ke atas kalian kembali dan juga laknat. Dia tambah sedap dia tambah kalau laknat kat belakang tu kan. Nabi SAW adakah Nabi terima? Nabi kata oh bagus Aisyah kan berani dia very outspoken. Kalau nak marah cakap gitu. Adakah Nabi puji dia begitu? Nabi SAW ingatkan kepada Aisyah. Mahlan. Relax Aisyah. Tenang, tenang.
Aisyah kata, "Tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan tentang anda?" Nabi kata, "Aku dengar." Nabi dengar apa yang orang kata. Orang tu doakan kematian kepada Nabi. Yes, aku dengar. Aku tak aku aku tak kata aku ni pekak ke apa kan, memang aku dengar jelas mereka tu mengucapkan kematian ke atas aku. Tapi Nabi ingatkan, Allah itu cinta kepada kelemah lembutan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbur rifqa. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta kepada kelemah lembutan. Dan setiap sesuatu yang dihiasi dengan kelemah lembutan, ianya akan mencantikkan keadaan tersebut. Maknanya ada hikmah, kita tak guna perkataan yang tak baik, yang melaknat, memaki, menghina ni semua. Kita tak guna perkataan itu walaupun kita marah, saya kata. Okay, walaupun kita marah. Walaupun kita rasa orang itu dia ucap tak baik pada diri kita. Bagi saya selalu saya mengajar tentang pendekatan yang begini. Mereka yang ucapkan perkara yang tak baik tentang kita, mereka yang mungkin dia maki kita kan, yang ucap, hal yang tak seharusnya lah ya, kita jangan mengambil pendekatan yang sama sebagaimana mereka. Jika kita berjaya, ya muslimah, jika kita berjaya tidak mengambil pendekatan yang sama itu, bermakna hati kita adalah hati yang bersih. Hati kita adalah hati yang bersih. Kita tak letak diri kita sama level dengan dia. Sebab itu di sini Allah kata tentang Nabi Ibrahim. Dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Kerana dia adalah orang yang bukan sahaja tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia adalah orang yang berkepribadian mulia, berakhlak mulia, di mana mempraktikkan setiap sesuatu yang diperintahkan dalam agama ini. Bukan hanya semata-mata tentang ibadah, tetapi tentang amalan, iaitu sosial dia, bagaimana dengan manusia yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua di sini, masih lagi kita membincangkan tentang qalbun salim, iaitu disebutkan di dalam hadis ini, di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 hingga 89, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih pada hari kiamat. Di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini, Allah kata apa? Manusia datang kepada Allah pada hari itu, di mana hari itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak ada manfaatnya harta dan juga anak-anak. Okey? Harta dan anak-anak kita ni pada hari kiamat dia jadi hal yang tidak berguna. Dia jadi hal yang tak boleh pun nak menyelamatkan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali pada hari kiamat kelak kita datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang mana betul-betul bersih. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, ya, dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-89 di situ, dia sebutkan bahawa maksudnya ialah selamat dan bersih dari noda dan dosa perbuatan syirik, iaitu menyekutukan Allah. Maknanya senang kata di sini ya, sebab kita masih lagi membincangkan tentang mereka yang melakukan dosa dan maksiat dan tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mereka ini, ya, kalau sekiranya mereka tidak membersihkan hati, tidak mahu bertaubat kepada Allah, mereka ni adalah orang yang mana datang nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang kotor. Tapi kalau dia datang dengan hati yang qalbun salim, maknanya hatinya adalah hati yang sudah bertaubat ya daripada dosa-dosa itu, adalah hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada benci itu tadi. Kemudian di sini saya memetik juga pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya dengan memuatkan pendapat daripada Imam Ibn Sirin yang mana berkata yang dimaksudkan dengan hati yang selamat adalah yakin Allah itu benar, yakin tentang hari kiamat
dan yakin Allah akan bangkitkan penghuni kubur. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar ditiupkan sangkakala, bangkitlah semua yang telah mati daripada kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat ni tentang akidah ya. Mereka yang memiliki qalbun salim ialah mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mereka yang mana hatinya benar-benar beriman kepada semua tentang apa yang dikabarkan dalam agama kita. Hatta tentang hal yang kita belum nampak lagi, belum terjadi, iaitu tentang hari kiamat. Ya, kita tak tahu lagi, kita tak nampak lagi tentang hal orang bangun daripada kubur tu kan, di padang mahsyar kita tak nampak. Dan dia tak mungkinlah berlaku untuk saat ini ya. Kalau ada pun tu semua filem-filem je tak payah percaya sangat. Tapi yang kita sekarang yakin dan percayalah bahawa hari kiamat itu wujud, setiap sesuatu yang dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang hari kiamat kita yakin. Jadi ini adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Begitu juga yang disebutkan kepada kita bahawa mereka yang memiliki qalbun salim bermakna hati mereka adalah hati yang selamat dan hati yang sihat, okey, hati yang bersih dari dosa dan noda, di mana mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan aman dengan sunnah. Okay. Aman dengan sunnah. Ada juga pendapat contohnya Abu Osman Al-Aisaburi yang mana dia kata bahawa hati yang selamat daripada bid'ah dan berasa aman dengan sunnah. Kenapa suara daripada semalam ya? Hati yang selamat daripada bid'ah. Dan dia aman dengan sunnah. Maknanya dia buat hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kemudian dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam agama ini. So inilah yang kita panggil sebagai orang yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitabnya. Dan kita ada dua ayat yang muslimah jangan lupa. Pertama ialah surah As-Saffat ayat 84 dan juga surah Asy-Syu'ara ayat 89. Baik, kita lihat kepada penerangan yang ada di bawah itu, maka daripada kedua-dua ayat ini jelaslah kepada kita beserta dengan pentafsirannya yang saya bawakan tadi kan, kita jelas bahawa hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, sebab daripada awal lagi kita sebutkan tentang pentafsiran itu, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada hari kiamat, ya, mereka yang beriman kepada kebenaran yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini semua adalah memiliki hati yang selamat daripada kesyirikan. Begitu juga dengki, iri, kikir. Kikir ni maksudnya kedekut, kedekut, sombong, cinta dunia dan gila jawatan. Dia guna ayat tu kan, orang yang gila jawatan ni ialah bukan orang yang memiliki hati yang bersih. Gila jawatan ni boleh juga kita kata gila kuasa kan. Semua benda je nak buat. Semua benda je nak macam tu kan. Kita biasa juga kita nampak kan. Semua benda je nak buat. Semua benda je nak conquer. Semua benda. Kita pun tengok pun kita geleng kepala orang ini. Padahal dia tak mampu pun. Tapi semua benda je nak. Maka orang yang begini dikategorikan sebagai mereka yang tidak memiliki qalbun salim. Hati yang tidak selamat itu, hati yang selamat itu tadi. Kemudian dikatakan di sini, dia selamat dari seluruh perosak yang menjauhkannya dari Allah, selamat dari seluruh syubhat yang menentang pengkabarannya, selamat dari seluruh syahwat yang menentang perintahnya, selamat dari seluruh keinginan yang bertentangan dengan maksudnya, serta selamat dari segala sesuatu yang memutuskannya dari Allah. Hati yang bersih ini berada dalam syurga yang disegerakan di dunia, syurga di alam barzakh, serta syurga di hari kebangkitan. Pada minggu lepas kita bincangkan tentang 3 alam tu kan, iaitu dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Jadi kalau kita lihat begini dia punya perbincangan yang dikemukakan kepada kita. Jika pada minggu lepas kita bincangkan tentang mereka yang hatinya sempit, akibatnya iaitu makar Allah yang Allah berikan kepada mereka ialah mereka mendapati kesempitan hidup dunia, alam barzah dan akhirat. Namun sebaliknya,
jika seseorang hamba Allah mereka memiliki hati yang qalbun salim itu tadi, hati yang selamat daripada semua hal-hal yang tidak sepatutnya ada pada diri dia, sebagaimana tadi yang telah disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam penerangannya itu, dia selamat daripada kesyirikan, selamat daripada dengki, iri, kikir, dia selamat daripada rasa nakkan jawatan, gila kuasa dan sebagainya. Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan syurga, dan syurga itu Allah dahulukan ya di dunia, Allah berikan kepada dia di alam barzakh, dan juga nantilah itu nanti ya tentang di hari kebangkitan kelak. Senang kata, jika orang yang tidak memiliki hati yang bersih Allah berikan kepada mereka dengan kesempitan hidup, mereka yang memiliki qalbun salim Allah berikan kepada mereka dengan hati yang selapang-lapangnya, seluas-luasnya sebagaimana kehidupan di dalam syurga. Okay, so kalau kita masih hidup lagi di atas muka bumi ini dengan memiliki qalbun salim, hidup kita adalah hidup yang bahagia, hidup yang memiliki ketenangan, hidup yang memiliki ketenteraman, dan bila kita meninggal dunia kelak, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke alam barzah dalam keadaan yang sama. Begitu juga bila kita dibangkitkan di hari kiamat itu nanti, qalbun salim yang kita bawa tersebut akan memudahkan setiap urusan kita di hari kiamat nanti. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya itu tadi. Dan di sini ya, dia berikan kepada kita dengan tanda kebersihan hati seseorang. Jadi dia kata, kebersihan hati ni tidak akan sempurna. Kita nakkan qalbun salim tu tadi, dan saya pun dah terangkan dengan penerangan-penerangan yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah tentang mereka yang memiliki qalbun salim itu tadi kan. Uh, Iaitu hati yang selamat daripada syirik dan sebagainya. Dan kat sini ya kita lihat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya dia menyenaraikan lima perkara yang boleh menjadikan bila kita jauh daripada hal ini, dia boleh menjadikan hati kita bersih dengan sebersih-bersihnya. Kan, kadang-kadang kita cuci baju, okay, kita ambil satu perumpamaan ya Muslimah, kita cuci baju. Cuci baju sebab ada stain, maknanya ada kekotoran di situ kan. Kita cuci, kita dah gosok, maknanya kita gosok tu maksud kita berus kita berus. Tanda tu masih lagi tak boleh hilang lah. Tapi bersih, baju tu bersih. Betul tak? Baju tu bersih. Cuma ada tandanya. Jadi kita panggil itu sebagai satu berkat, satu kebersihan, tapi kebersihan yang tidak sempurna bukan. Kebersihan yang masih lagi ada menunjukkan dia nampak tak bersih, tapi dia bersih lah. Tapi dia tak sempurna macam tu. Begitu juga dengan hati kita. Okay, hati kita ni dia bukan setakat kita kata aku dah beriman kepada Allah, okey aku qalbun salim. Aku dah jaga tutur kata aku, okey aku qalbun salim. Dia bukan begitu. Tetapi ada ciri-ciri yang kalau kita terapkan ia masuk ke dalam hati kita ini, ia boleh menyebabkan ia menjadi bersih sebersih-bersihnya. Sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini, kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan kita nak hati yang bersih tadi dengan sempurna, okey? Jangan tak apalah Ustazah 30% kalau hati saya bersih pun okey je lah. Jangan macam tu kan. Kita mesti aim for the best macam tu kan. Kita mesti buat apa-apa pun dia kita nakkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan buat benda sembrono lah kan. Okay, kalau nak buat ini, buat betul-betul. Macam tu kan. Kalau nak buat, kalau nak belajar ni lah macam tu. Kalau nak belajar, belajar betul-betul. Macam tu. Kalau nak mengajar, mengajar betul-betul. Kan. Kalau nak apa pun kita buat, kerja, kerja betul-betul lah dalam pekerjaan yang kita buat. Okay, masak, masak betul-betul. Macam tu. Dia jangan, tak apalah, cikai-cikai ada kadar je lah, tak kisahlah. Yang penting ada. Macam tu. Dia jangan sedemikian. Ini yang menunjukkan kita ni kan, kalau kita memiliki sifat yang begitu, jangan marahlah orang kata, inilah orang Islam. Kalau orang Islam je buat benda semua cikai-cikai, yang buat benda semua ala kadar kan. Dia bukan begitu. Nabi ajarkan kepada kita, orang yang beriman ni orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Dia buat apa-apa semua mesti bagus.
Ini orang yang beriman. Dia bukan orang tak apa ala kadar, tak apa ni sikit-sikit tak apa, ni sikit-sikit tak apa. Tak apalah yang penting ada. Dia bukan begitu. Sama juga, kita kalau nak solat, tak apalah yang penting aku solat. Macam tu kan? Tak apa yang penting aku pakai tudung. Tak apa, nampak apa tangan ke apa kan, nampak tangan ke nampak kaki tak apa, yang penting aku pakai tudung apa. Kita kata gitu. Tak apa yang penting aku solat apa, daripada aku tak solat. Yang penting kita semua yang penting tak. Dalam agama ini ia mengajarkan kepada kita dengan satu keadaan di mana bila kita nak buat sesuatu, dia mesti dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Bersungguh-sungguh kan. Hatta kita nak berdoa pun antara sebab doa kita diterima Allah kerana kita bersungguh-sungguh. Kalau kita just tak kisahlah, sikit-sikit je lah doa, Allah tahulah apa yang ada dalam hati kita. Allah tak terima doa yang begitu keadaannya. Ini menunjukkan agama ini adalah agama yang kita kalau beriman, beriman dengan sesungguhnya. Begitu. Kalau kita ni tak buat perkara syirik, tak buat betul-betul tak buat. Okey. Kalau kita ni tak ini tinggalkan perkara dosa ni, betul-betul tinggalkan perkara dosa. Dia begitu. Bukan sikit-sikit. Okey. Sebab tu di sini kalau nak bersihkan hati betul-betul. Kan? Bersihkan hati betul-betul. Dan tak apalah, Ustazah 30% pun okey. Yang penting hati saya bersih apa. Kan? Yang penting hati saya okey. Yang penting saya, dia bukan pasal yang penting. Tapi bagaimana kesungguhan kita untuk menjadikan diri kita adalah seorang muslimah yang terbaik dunia dan akhirat. Ya, muslimah yang terbaik yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Muslimah yang terbaik yang betul-betul hidup ini kerana Allah. Bersungguh-sungguh begitu. Dia bukan kalau hidup kerana Allah ni jangan salah faham ya. Hidup kerana Allah tak apalah, orang buat apa buatlah. Kan? Hidup kerana Allah ni tak apalah, saya sabar je. Hidup kerana Allah tak apalah, apa yang ada alhamdulillah kan. Yang penting ada. Kan gitu. Orang yang hidup kerana Allah, kesungguhan dia kita akan nampak, masya-Allah ya. Begitu keadaan dia. Betul berjaya. Betul bersungguh-sungguh. Dia bukan tak apa, tak apa, tak apa. Itu lemah namanya muslimah. Ya, muslimah yang lembik. Kita jangan jadi muslimah yang lembik. Jadi muslimah yang kuat ya dalam apa jua keadaan. Bebel saya pagi ni. Sebab kadang-kadang geram juga. Bila solehah aja lembik. Bila solehah aja tak kuat. Bila solehah aja orang nak buat apa buatlah yang aku solehah. Allahu akbar, itu dalam drama. Okey. Dalam drama aja yang macam gitu. Tapi kita tengok di kalangan sahabiat, isteri-isteri Nabi, lembik ke diorang? Mereka tak lembik, ya Allah. Di kalangan isteri Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang muslimah, yang wanita ini, mereka Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Jiwa mantap. Tak ada main lembik-lembik ni semua tak ada. Okey, solehah? Yes, solehah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Orang solat malam. Muslimah yang begitu. Tapi adakah mereka muslimah yang tak apa kau nak buat apa buatlah. Macam tu. Tak apalah apa ni. Lembik gitu. Tak. Mereka adalah orang yang sentiasa ke hadapan, orang yang sentiasa mempertahankan, orang yang sentiasa tak benarkan perkara-perkara jahat berlaku ke atas diri mereka. Ini muslimah yang betul-betul mantap kekuatan jiwa mereka, keadaannya. Kan kalau kita bacalah sejarah, kalau kita lihat contoh-contoh muslimah-muslimah pada zaman Nabi, tak ada kalau suami buat apa-apa pun terus jumpa dengan Nabi, kan? Mempertahankan keadaannya. Suami cakap gini sikit, terus jumpa dengan Nabi, tanya pada Nabi, macam mana keadaan saya? Begitu. Kita tak, kita simpan, simpan, simpan. Nanti bila dah tak tahan sangat, barulah keadaannya kan. Kita gitu. Kenapa simpan, simpan? Tak apalah, okay? Saya terima je lah buruk baik suami saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Pelik kadang-kadang muslimah zaman sekarang ni. Nak kata, mm pelik sangat-sangat. Okey, tak apalah, tinggalkan kepelikan yang ada pada muslimah-muslimah solehah zaman sekarang ya. Yang memilih untuk berdiam dan memilih untuk ditindas. Ramai yang macam tu kan, tapi jangan begitu. Sebab agama ini mengajarkan yang sebaliknya. Agama ini mengajarkan kepada kita dengan betul hidup ni kena bersungguh-sungguh. Dalam keadaan kita nak membersihkan hati, jiwa dan raga kita. Sungguh-sungguh kita ni. Sebab tu dia kata di sini, kalau nakkan hati yang betul-betul sempurna, kebersihannya, 5 perkara ini perlu kita selamatkan daripada hati kita. Pertama, disebutkan kepada kita di situ syirik. Okey? Oh ya, silap ya. Mungkin saya silap lagi lah, minta maaf lah buat slide malam-malam buta. Malam dipersalahkan ya. Bukanlah saya penat semalam tu saya buat betul-betul. Kan, patut saya tanya kalau tak slide boleh tak? Okay, terima kasih Kak Aisyah kerana membetulkan tu tadi kan. Okey, 5 perkara di sini ya, muslimah sila ambil perhatian. Kita ada pertama syirik. Ah, nak hati yang selamat, selamatkan hati kita daripada kesyirikan yang berlawanan dengan tauhid tadi. Okey. Maknanya apa-apa perkara
yang berlawanan dengan tauhid kita, yang boleh menyebabkan kita mungkin keluar daripada agama, yang boleh menyebabkan kita ini menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, okey, yang boleh menyebabkan kita buat perkara-perkara uh, yang mensyirikkan. Syirik ni ada banyak ada syirik besar, ada syirik kecil kan. Syirik besar ialah bila kita betul-betul totally keluar daripada agama. Ni kita panggil sebagai syirik besar. Ataupun betul-betul dalam hati kita ini kita kata oh memang benda ni lah yang berkuasa, Allah tak berkuasa. Kita kata begitu. Betul-betul dia tu menyeru kepada jin yang mana dia kata jin lah yang boleh bantu aku, Allah tak akan bantu aku. Ini semua adalah syirik akbar, syirik yang besar kita panggil. Tapi ada syirik kecil. Okay, syirik kecil ialah di mana kita buat perkara syirik itu kan, tapi bukan kita selalu guna ayat macam ni tau. Tapi saya bukan kata benda ni berkuasa. Kita selalu guna ayat macam tu. Saya buat betul, saya pakai tangkal contoh kan. Betul memang saya pakai tangkal ni, tapi bukannya dia benda, bukan saya yakin dia benda yang berkuasa. Kalau jadi, jadilah ustazah. Dia macam tu kan. Saya cuma jadikan ia sebagai usaha saya saja kan. Bukan sebab saya yakin kepada benda ni yang berkuasa. Saya solat, saya beriman kepada Allah. Allah tu yang maha berkuasa. Ni cuma sebagai usaha saya. Ini kita panggil sebagai syirik kecil. Tapi boleh buat, jangan. Tinggalkan. Tinggalkan. Sebab syirik kecil ini dia boleh bawa kita kepada syirik yang besar. Mula-mula betul tau tadi Muslimah. Kita kata gini kan, saya pakai tangkal ni ustazah sebab dia cuma usaha saya saja. Bukan saya percaya tangkal ini yang boleh selamatkan saya. Allah yang selamatkan saya bukan tangkal ini tapi usaha saya saja. Cuba bayangkan ada satu keadaannya kita betul-betul berada dalam keadaan yang memerlukan kepada keselamatan. Lalu kita nampak tangkal yang kita pakai di tangan kita ni kan. Dan kita kata, tangkal ni, aku pakai tangkal ni mesti boleh selamatkan aku. Dan dengan izin Allah saya kata, tangkal itu betul-betul selamatkan kita daripada bahaya. Perkara ini, dia boleh membawa kita masuk kepada syirik yang besar. Akhirnya kita kata, baguslah tangkal ni, betul lah. Kan, tak sia-sia aku pakai, dia selamatkan aku. Dah. Daripada yang kecil, terus masuk kepada yang besar. Ini sebabnya mengapa syirik kecil ini perlu ditinggalkan. Jangan ia ada langsung pada diri kita. Walaupun ia kecil. Jangan kata ni semua tak load. Tak load lah Saza. Okey je ni, sikit-sikit je. Tak ada. Syirik ni jangan sikit-sikit. Loading tak loading, jangan. Jangan letakkan pada diri kita. Yang penting dia mesti bersih. Secara total. Sebab tu tadi kan dia mesti bersih. Secara keseluruhannya, tak ada langsung kita buat. Tak ada langsung kita percaya berkenaan dengan hal-hal yang syirik. Okey, itu pertama. Yang kedua ialah bid'ah, iaitu yang berseberangan dengan sunnah, bertentangan, berseberangan ni situ guna. Yang bertentangan dengan sunnah. Jadi perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah ini kita perlu tinggalkan. Kalau ia bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun sesuatu yang tidak ada, kita nampak tidak ada dalam sunnah, okey, dan itu merupakan hal yang sepatutnya tinggalkan. Jangan kita buat. Ini yang kedua. Ketiga ialah syahwat kita, iaitu yang menyelisihi perintah. Maksudnya syahwat ini kadang-kadang dia memerintahkan kita untuk buat perkara-perkara yang Allah larang, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita kekang syahwat itu. Kita kawal syahwat kita ini agar kita tak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang itu tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kelalaian. Okey, yang keempat, kelalaian. Kelalaian yang berlawanan dengan zikir. Saya kata jika kita tahu kita duduk di tempat tersebut, ia akan buat kita lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk di tempat itu. Jika kita tahu kalau kita kawan dengan seseorang, okey, berkawan dengan dia akan buat kita lalai. Buat kita tak ingat Allah, buat kita tak zikir, kan, buat perkara yang tak baik lah bila kita duduk dengan orang ini, tinggalkan. Ini maksud kelalaian. Ya, bukan kelalaian tu ialah kita just tinggalkan zikir, bukan gitu. Tetapi bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan ataupun tempat-tempat, perkara-perkara yang melalaikan kita. Kalau kita tinggalkan semua itu, insya-Allah bersih
Hati kita kerana apa? Hati kita adalah hati yang sentiasa berzikir kepada Allah. Kalau hatinya berzikir kepada Allah, bermakna hatinya adalah hati yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia bersih daripada sebarang hal-hal yang tidak baik. Baik, seterusnya yang kelima di sini ialah hawa nafsu. Hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Okey, di sini maksudnya dia berbeza dengan syahwat tadi. Kalau syahwat tadi, kita buat perkara yang Allah larang, tapi hawa nafsu ini ialah hal yang menyebabkan keikhlasan kita tercemar. Yang nombor 5. Ya, hawa nafsu yang kelima ini, dia adalah hal yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Maknanya kita buat satu perkara, tapi nafsu kita kata, tak payahlah buat ini sebab ikhlas ya. Aku bukan ikhlas sangat pun. Macam itu kan keadaannya kan. Buatlah ni semua sebab kita nak orang puji contohnya. Kita nak orang nampak kita bagus. Kita nak orang tengok kita ni ada kuasa. Kan begitu kan? Kita nak orang nampak kita ni rapat dengan seseorang yang terhormat. Contohnya begitu. Kalau keadaannya begini, ini bermakna kita ikut hawa nafsu itu tadi kerana ia tidak memiliki keikhlasan dan kemurnian ketika kita melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi inilah ya 5 perkara yang merupakan penghalang dari Allah. Kalau ada 5 perkara ini dalam diri kita, ia menjadi penghalang-penghalang yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ini amat penting untuk kita bersihkan daripada diri kita. Insya-Allah, hati kita juga adalah hati yang bersih. Sebab tu dia kata masing-masingnya memiliki jenis yang beraneka ragam. Setiap satunya, tadi pun saya dah kata syirik, banyak syirik, ada besar ada kecil. Bid'ah juga ada banyak. Syahwat, kelalaian, hawa nafsu. Setiap satunya dia ada pelbagai. Kalau saya nak bincang satu-satu panjangnya muslimah, panjang sangat. Jadi tak bolehlah saya nak discuss setiap satu ini dengan lebih terperinci. Yang penting kita faham. Ya, setiap satu tu apa maknanya, bagaimana keadaannya sehingga kita boleh mengelakkan ia berada pada diri kita. Bahkan setiap jenis mempunyai anggota yang tidak terbatas. Maksudnya setiap jenis daripada 5 perkara ini, syirik dia ada hal-hal yang tidak terbatas. Maknanya begitu luas perbincangannya sehingga kalau kita nak bincang satu persatu agak panjang lebar dan sukar untuk dibataskan. Tapi boleh, bukan kata tak boleh. Boleh dibataskan, boleh diperincikan. Baik, oleh kerana itu merupakan keperluan yang amat mendesak bagi seseorang hamba, bahkan darurat untuk memohon kepada Allah agar menunjukinya jalan yang lurus. Tidak ada hamba lain yang lebih memerlukan doa tersebut selain dirinya. Tidak ada pula perkara yang lebih bermanfaat daripada hal ini. Maka di sini menjadi satu keperluannya bagi kita ni sebagai seorang muslimah setiap hari minta kepada Allah agar Allah tetapkan kita berada di atas jalan yang lurus. Kita tak perlu saya tak perlu berikan doa di sini ya untuk kita minta kepada Allah agar tetapkan kita pada jalan yang lurus. Okay, ini perbincangan saya yang terakhir ya untuk pagi ini. Uh, Kita lihat begini muslimah, setiap hari dalam hidup kita memang kita minta kepada Allah agar berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Kita minta itu setiap hari dalam solat kita. Mereka yang solat, mereka yang sentiasa melaksanakan ibadah solat sunat mereka kan itu yang akan mereka minta setiap hari, setiap satu rakaat yang kita ada ni kan kita akan minta kepada Allah tunjukkan kita dengan jalan yang lurus. Kenapa kita minta sedemikian? Kerana kita ingin memiliki hati kita yang bersih itu tadi, yang jauh daripada hal yang syirik, jauh daripada perkara bid'ah, jauh daripada hal syahwat, kelalaian dan juga hawa nafsu yang tak baik itu tadi. Okay, yang mana hawa nafsu itu akan buat kita jadi seorang muslimah yang tidak ikhlas. Dan sebab itu bila kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kau tunjukkanlah kepada kami dengan jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah kita yang kita baca setiap hari, setiap masa itu kan ia adalah cara kita minta kepada Allah agar tetapkan hati kita ini supaya sentiasa memiliki hati yang
jauh daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada isu-isu yang tidak baik, kan. So di sini tanggungjawab kita, peranan kita lah sebagai seorang yang telah beriman kepada Allah ialah minta kepada Allah dan juga terus-terusan melaksanakan perkara-perkara yang baik. Jika kita tinggalkan solat kita contohnya, sedangkan ianya amat penting kerana dalam solat itu kita minta kepada Allah dengan jalan yang lurus. Tapi bayangkan kalau kita tinggalkan solat, kita jadi orang yang tidak melaksanakan ibadah tersebut. Di mana letaknya permintaan kita tentang jalan yang lurus itu tadi. Jadi ini menjadi peringatan kita bersama ya. Jangan jadi orang yang solat on off kan. Kadang-kadang ada orang begitu, dia memang dah selalu pakai tudung, pergi kuliah, tapi solat tinggal-tinggal. Ada orang je begitu. Saya tak nafikan ya muslimah keadaan-keadaan begini berlaku. Ada orang dia memang nampak baik tapi tak sangka tinggal-tinggal solatnya. Yang mana bagi saya itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi penting juga untuk saya ingatkan, dalam keadaan kita memang nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat ini adalah hal yang paling penting untuk kita jaga. Okey, pastikan kita adalah seorang muslimah yang sentiasa menjaga solat kita. Bagi saya insya-Allah, mereka yang menjaga solat ini kalau betul-betul dia orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadat solat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga diri dia daripada hal-hal yang tidak baik. Pegang itu sahaja. Okey? Akhlak diri dia pun akan jadi baik, kan? Jangan lihat ya, selalu orang kata, "Ustazah dia solat tapi tak baik." Betul, itu betul. Ada orang begitu. Jaga solat. Solat 5 waktu tak tinggal, kan? Solat sunat, selalu pergi masjid semua, tak tinggal. Tapi perangai dia jahat. Saya pun tak menafikan hal itu ada pada diri seseorang. Cuma di sinilah kita lihat, jangan jadikan apa yang ada pada orang lain itu sebagai sebab kenapa kita tak nak solat. Okay, dia solat tapi dia jahat, buat apa saya solat? Mungkin ada orang kata begitu. Jangan jadikan itu sebagai alasan ataupun sebab kita tinggalkan solat. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan contoh yang perlu kita ambil yang menyebabkan kita tinggalkan solat kita. Okey, yang penting sekarang ialah kita melaksanakan perintah Allah dengan hati yang bersih itu tadi. Jika begitulah matlamat kita, insya-Allah setiap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita juga akan menjadi bersih. Apa maksud saya setiap sesuatu dalam kehidupan kita juga akan menjadi bersih? Tutur kata kita bersih, cantik, kan? Ah, akhlak diri kita, kelakuan kita, tindakan kita, semuanya akan jadi bersih. Kerana ibadah kita telah bersih, iaitu bersih daripada hal-hal yang syirik. InsyaAllah semua yang ada di sekitar kita tentang diri kita juga akan turut menjadi bersih, putih, cantik sebagaimana yang kita inginkan. Akhirnya bila kita pulang kepada Allah, kita pulang dengan qalbun salim itu tadi. Selamatlah kita di alam barzakh juga di akhirat kelak hingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurganya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati kita ini untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.